Baik, terima kasih kepada rakan setugas Mahirah dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada Auda. Alhamdulillah kita bersua dari daerah Tutong untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan liputan yang kami sediakan untuk edisi pagi ini. Dan apa yang kita harapkan agar Auda dirasa dalam keadaan yang sama walafiat hendaknya, dan apa jua aktiviti Auda yang lakukan pada hari ini, khususnya di sekitar daerah Tutong. Kita doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan apa jua aktiviti Audi yang lakukan dapat dijalankan dengan sempurna juga. Dan ada penonton beberapa makluman semasa yang dikongsikan di sini. Saya kongsikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan esok 18 Januari 2024 akan diadakan kempen derma darah anjuran Perpustakaan dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha, dan akan diadakan di Perpustakaan dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong bermula pada jam 9 pagi hingga 11.30 pagi. Jadi orang ramai yang ingin menderma dialu-alukan untuk datang ke Perpustakaan dan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Tutong, dan kita harapkan juga dengan kehadiran habis kita dapat membantu meningkatkan tabung darah, khususnya bagi tabung darah Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya pula mari kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Memelihara pelbagai jenis bunga merupakan hobi yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat awam, terutamanya bagi kaum wanita. Bagi memastikan bunga terpelihara dengan baik, cara penanaman atau pemilihan jenis pasu yang betul adalah antara yang memainkan peranan yang sangat penting. Pada masa kini, ramai orang memiliki kreativiti untuk mereka sendiri kaedah penanaman yang menarik dan unik untuk menempatkan bunga hidup sesuai dengan cita rasa tersendiri. Pada kali ini, Rampai Pagi membuat pendekatan bersama Nur Aliyah, seorang penduduk yang tinggal di Kampung Kandang Tutong yang memiliki minat dan kemahiran dalam pengolahan penanaman bunga hidup tanpa pasu dibalut dengan sabut kelapa atau lebih dikenali sebagai gaya kokidama yang telah dilakukannya sejak 3 bulan yang lepas. Awalnya bermula daripada dorongan kawan, ia telah menjadi salah satu sumber beliau untuk menjana pendapatan sendiri. Mula-mula babun ada minat lah, tetapi dengan dorongan kawan karibku, puas-puas pun aku jadi minat juga. Pas tu aku belajar, pas beritahunya macam mana aku dapat anunya aku sabut. Jangan, biar aku membuatkan, tolong membuatkan. Pas tu yang membuatkan, ya pas satu aku belajar lah, suruhnya aku lihat YouTube. Sejak 3 bulan lah aku mengusahakan ini. Berjaya lah aku dalam 3 bulan ini. Tapi masa ni aku suruh orang mencari aku di tamu saja. Dan banyaklah aku buat. Tapi kalau kiranya ada orang nampak, aku cubalah. Aku cuba, tapi mesti mencari sabutnya juga. Sabut itu yang payah mencari. Baru orang pernah nampak macam ni lah. Selalunya orang pakai kelapa macam tu saja. Ini macam sarang burung. Sebenarnya bunga ni mana-mana saja kita menyimpan. Ada orang suka menyimpan di dalam bilik, ada orang menyimpan di luar, ada doang kantong. Saya berpesan kepada yang anunya orang berminat kan membuat cara-cara membuat sabut kelapa ni. Bolehlah orang mencubalah. Mencuba, lepas tu bolehlah mencari sabut. Kalau ada, aku pun boleh supply juga. Aku beritahu orang kawan ku tu, boleh kami sama-sama lah. Kalau yang berminat lah, bukannya orang untuk agama saja. Siapa sajalah, siapa yang minat bunga, orang untuk menambah pendapatan. Jatuhlah. Kegigihan dan semangat beliau boleh dilihat melalui penglibatan dan persiapan beliau tiap minggu berniaga di Tamu Serembangun Tutong, di mana beliau sejak awal pagi lagi
bersiap sedia membawa hasil pengolahan bunga hidup yang beliau usahakan untuk dijual dengan harga yang berpatutan. Keindahan dan keunikan gaya ini memang jelas terlihat dengan gandingan bunga hidup dibalut dengan sabut kelapa seolah-olah menjadi balutan berbola. Pada masa kini, gaya ini semakin menarik perhatian para pecinta bunga. Adapun khasiat penggunaan sabut kelapa bermanfaat dan praktikal untuk tumbuh besar bunga dengan cara penjagaan yang amat mudah. Ya udah, sekarang saya bersama dengan Babu Aliyah ya, di mana kita akan sama-sama melihat bagaimanakah Babu Aliyah menghasilkan pasu bunga yang diperbuat daripada sabut kelapa. Jadi, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ni? Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi, Bu, kalau saya boleh tahu ni ya, sebelum kita beralih membuat pasu bunga ni, Babu, kalau orang seperti saya ni lah yang berminat untuk belajar cara mengolah pasu bunga, adakah mudah untuk kami belajar ni, Bu? Boleh, mudah tu, senang saja tu. Sekarang kita melihat cara aku buat. Senang, tak payah. Simple saja. Jadi kira-kira berapa lama masa mungkin diperlukan untuk menghasilkan satu pasu bunga? Kalau aku dalam 20 minit lah. Kalau macam kamu baru tu dalam setengah jam pun mungkin dapatlah. Jadi dalam sehari berapa jumlah boleh Babu buat? Kalau untuk aku ketemu, macam besok aku ketemu, masa hari ni aku buatlah. Semualah aku buat. Kalau 8 pasu, aku siapkan je lah. Yang bunga lain dalam 4-5 pasu, aku siapkan juga. Pasal pagi esok aku awal ketemu. Tapi kalau untuk dibuat di rumah, aku tak ada lah. Baik, sekarang kita akan beralih pula ni. Kalau boleh Babu kongsikan arah kami, apakah barang yang diperlukan? Manakala langkah-langkah menghasilkannya, pertama, simpan sabut kelapa dalam mangkuk atau bakul mengikut saiz yang diinginkan. Kemudian dibentuk menjadi seperti sarang burung. Seterusnya, letakkan tumbuhan yang masih berakar dan tanah di dalamnya. Tutup tumbuhan ini dan bentukkan seperti bola. Akhirnya, balut rapat dengan benang. Adapun terdapat sedikit perbezaan dalam proses menghasilkan gaya kokidama ini, di mana berlainan bunga memerlukan berlainan baja atau tanahnya. Cara ini sememangnya unik dan praktikal untuk menghiasi ruangan tanpa perlu menggunakan pasu. Baik, inilah hasil akhir yang diperbuat daripada Babu sebentar tadi. Memang cantik sekali, memang rapi sekali ikatannya dan unik. Kalau saya sendiri memang belum pernahlah melihat pasu bunga diperbuat daripada sabut kelapa. Jadi Bu, kalau boleh kongsikan lagi ni, bagaimanakah penjagaan sabut kelapa ni, Bu? Senang saja ni menjaganya ni. Nyiram pun dia payahkan, dia bawa-bawa lagi. Bawa saja air sini. Air ah? Habisin. Lepas tu masukkan ni nih, sampelnya ada air kan. Bawa saya sana, simpan dalam 10 minit. Jadi berapa kali ya perlu dirandam, Bu? Lihat usulnya apa nih, kalau karing suka sabut kelapa nih, kita siram macam kita nyiram bunga biasa. Ada karing kan, kalau masih basah usul sini jangan dulu. Campur lebih di airnya. Randam saya 10 menit. Lepas tu tapiskan sini. Lepas tu baru nyimpan arah apakah barang yang kita suka kah, dalam bilik kah, bilik mandi kah, bilik tidur kah, mana saja simpan. Pasal ini dah bahaya deh. Ini manfaatnya bagus untuk tani. Kalau dipasu, ada kadang-kadang ada telur nyamuan. Ini baik untuk kesehatan dan ini ada apa. Baiklah, Auda, itulah perkongsian kali ini dan semoga Auda akan dapat memperolehi manfaat ya daripada perkongsian kita pagi ini dan mungkin inspirasi kepada Auda yang berminat untuk menghasilkan bunga-bungaan ataupun pengolahan pasu bunga daripada sabut kelapa ini ya. Jadi sekian saja kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.